Nak record? Saya record. Record lah. Untuk siapa-siapa kawan-kawan kita tak main tu. Record apa? Tak apa, untuk saya punya simpanan peribadi. Allahu Akbar. Oh, kita 4 orang je ke? Kita 4 orang, 5 orang je ke? Kita ada 6 orang. 6 orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seorang tak dapat. Ha? Tak tekan ni boleh keluar dah. Ni hilang. Boleh keluar dah. Ada. Ada dah, Mak? Aku bagi tahu meeting is being recorded. Jadi kita pilih nak meeting ke atau nak delete meeting, nak tinggalkan meeting ke. Ada PA sebelah saya nak cakap apa. PA tengah duk masak. PA tengah duk masak. Okey. Baca doa daripada Asmaul Husna. Okeylah, kita mula, kita doa sikit. A'udzubillah. Tekan je mana-mana. Tekan mute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nak berdoa dengan Asmaul Husna, Ya Khabir. Ya Khabir, wahai zat yang maha mengetahui, mengenali. Ya Khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana ya Allah. Ilahana ya Allah. Ilahana ya Allah. Antal khabiru bima fa'alna. Asyahidu bima qatarafna. Faha nahnu baina yadaik. Wal amru minka wa ilaika. Wala wasilata ilaika illa bika. Wala yanfa'una siwa judika wa karamika. Wa kullul umuri minka wa ilaika. Wa haluna la yakhfa alaika. Fallahumma irhamna. Allahumma irhamna. Allahumma irhamna birahmatin minka. Tughnina amman siwaka. Wa tuwassiluna biha ila ridhaka. Allahumma ya man la yakhfa alaihi haluna. Waja'alna alaihi jami'a tawajjuhatina wattikaluna wa jami'a ahwalina fi aqwalika wa af'alina bila mihnatin wala balwa wal hifzu minal ahwa ma'anaili ma nahwa ya alimul khabir ya alimul khabir ya alimul khabir. Ya Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami lakukan, yang maha menyaksikan dosa yang kami lakukan. Inilah kami berada di antara kedua tangan-Mu. Segala ketentuan bersumber daripadamu dan kembali kepadamu. Tiada jalan menuju ke hadrat-Mu kecuali bersamamu.
tidak bermanfaat bagi kami kecuali kurnia dan kemurahan-Mu, kerana semua masalah adalah dari-Mu dan kepadamu. Keadaan kami tidak tersembunyi bagi-Mu. Maka ya Allah, rahmatilah kami dengan rahmat dari sisi-Mu yang menjadikan kami tidak perlu kepada selain-Mu. Rahmatilah kami sehingga dapat membawa kami menggapai keredaan-Mu. Ya Allah, wahai yang tidak tersembunyi baginya keadaan kami dan kepadanya kami fokuskan segala tujuan dan tempat bergantungan kami. Perbaikilah segala keadaan kami, Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir. Perbaikilah segala keadaan kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami, tanpa ujian dan cubaan, disertai dipelihara dari keinginan nafsu dan perkara yang segala yang kami dambakan, wahai Zat yang maha mengetahui lagi maha mengenali. Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tak nampak pula gambar saya. Nampak tak? Nampak? Nampak. Nampak. Nampak ah? Nampak clear. Ya, Alhamdulillah. Apa yang duk sekat saya ni? Ustazah tak nampak kami, tak apa, kami nampak Ustazah. Saya tak nampak saya. Ada sekat apa tau ni tulisan ni? Buat macam mana ni? Ada tulis apa kat tu? This meeting is being recorded by the host of the participant. Okay. Ustazah tekan got it. Got it, okay. Okay, kita hari ni muka surat. Muka surat 79. 79 ya. 79. Allah. Jun. Muka surat 79. Terkejun. Okay. Kahfi ya. Kita pun hari-hari duduk dengar kahfi ya. Sekarang ni kat TV pun kan. Ya. Kahfi. Dengan Ustaz ni ya, Ustaz Syahri ya. Ustaz Syahri betul. TV1 pun rasa TV1 pun TV3. Ustaz Afrino apa tu? Alfino Johari. Dia pun ni Al-Kahfi juga. Al-Kahfi juga. Okay, tak apalah, kita buatlah sama-sama kita apa yang nak dimaksudkan oleh Ustaz dalam buku dia ni. Okey. 79. Surah ke-18. 15 ni apa? Dia bab dia kot noh. Bab 15. Surah Al-Kahfi, surah ke-18, 4 kisah yang tak berulang-ulang. Maksudnya 4 kisah yang tidak berulang-ulang, hanya kisah ini disebut dalam surah Kahfi. Dalam surah lain tak ada disebut. Tak ada disebut kisah ni. Seperti mana kita tengok ayat-ayat lain seperti cerita tentang kisah Nabi-Nabi, Nabi Musa yang banyak sekali kan diulang-ulang di surah-surah yang lain. Tetapi surah Al-Kahfi ni 4 kisah ni, saat ini kita akan tengok kisah apa dan kita nak kena ingat balik lah kisah yang dimaksudkan tu. Kita pakat ingatlah seorang sikit, ingat tak kisah-kisah dia? InsyaAllah. 4 kisah ni kan? Ya. 4 kisah yang tak berulang-ulang. Maknanya tidak diulangi dia lagi kisah-kisah ini di dalam surah-surah yang lain. Tak ada ayat-ayat yang lain mengisahkan tentang kisah inilah.
hanya disebutkan di dalam suratul Kahfi saja. Tak ada lah. Dia buat soalan di sini. Ustaz, mengapa keempat-empat kisah dalam surah Al-Kahfi tidak muncul dalam surah yang lain? Bukankah banyak cerita dalam Al-Quran yang muncul dalam pelbagai surah? Kan? Kita tengok. Yang saya sebut tadi lah, macam cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang mungkin Nabi Isa, Nabi-Nabi yang diulang-ulang sebut di dalam surah-surah yang lain. Tapi ini, 4 cerita ni tak ada. Tak ada disebut. Mengapa? Jawab. Soalan yang tanya mengapa? Salah satu jawapan kepada persoalan ini telah dijelaskan oleh almarhum Al-Fadl Hasan Abbas menerusi kitabnya Al-Qasasul Qur'ani. Al-Qasas Al-Qur'ani. Dalam buku dia lah. Walaupun tak baca buku dia, tak ada. Tak cakap lagi kereta tu nak kena lagi. Tolong tak, Bik, 300 lebih dah tu habis duit lah. Tolong cakap, Sat. Tolong cakap, Sat. Amboi, ada gangguan. Bapa tak tahu tu, tolong bagi tahu dia, Sat. Dia ada dekat mana? Ha? Sana nanti sana. Tak apa. Tak apa. Akak Fadila nak tanya buku mana pakai ni? Buku di bawah teduhan Al-Quran. Buku hijau. oh hijau. Okey. Muka surat 75. 79. 9. Ha. 79 ya. 9. Jiran Kak Rasum tak ada. Di mana? Dua-dua jiran. 79 ya. Kak Rawiza pun tak ada. Ada. Awak tak nampak dia. Kalau tidak dia tak buka. Tak dia no. Nampaklah. Kak Rizal duduk tepi pantai ni. Oh, bercuti manjang. Ha. Hari masuk lambat sikit asal bertemu penat. Oh, Betul. betul Ya. rajinnya. Itu dia. Ada bengkel tu. Dia duduk cat. Untuk kena kereta. Kereta tu kena kereta dah habis berapa ratus dah. Allahu Akbar. Itulah. Oh ya ke? Dia duduk cat tu meracik main kat kereta kan. Habis. Pasal kadang-kadang kan. Basuh tak keluar. Nak pergi duduk polis tu. Kak nenek tolong minta kakak ambil bantal merah 2. Boleh tak kalau nenek? Tak boleh, buku dia jatuh. Tak boleh kalau baik apa yang sebut kakak. Itulah nenek buat bantal. Naklah. Oh Kak Som ah. Oh nenek apa nenek? Nenek dengan cucunya. Nenek dengan cucunya. Dah tutup dah dengar juga hang no. Dengar lah, dah tak tutup kami dengar lah. Baik bukan rahsia. Okey, beliau menyebut bahawa hal ini demikian, mana hal ini demikian, mana hal ni, mana keempat-empat kisah tu tidak disebut dalam surah-surah lain yang lain. Kenapa? Itulah hal ini demikian kerana keempat-empat kisah dalam surah Al-Kahfi sebenarnya bergabung dan saling melengkapi untuk membangunkan unsur-unsur yang mesti bersepadu dalam diri seorang mukmin pada akhir zaman. Apa maksud ni? Siapa boleh faham, siapa boleh jelaskan? Sebab apa dia kata kerana keempat-empat kisah dalam surah Al-Kahfi sebenarnya bergabung dan saling melengkapi untuk membangunkan unsur-unsur yang mesti bersepadu dalam diri seorang mukmin pada akhir zaman. Maknanya
cerita aku tu dia setiap apa ni kisah tu kan dia ada ni dia kan dia ada tujuan-tujuan dia kan. Maknanya benda itu semua maknanya dia saling bergabung dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kita lihatlah sekali cerita dia. Empat-empat ni pertama cerita apa kan. Okey, cuba kita tengok. Sebab apa dia sebut akhir zaman? Maknanya mesti bersepadu dalam diri seorang mukmin pada akhir zaman. Sebab apa disebut apa ni pada akhir zaman? Kenapa? Apalah kita bincang sama-sama. Cakap je lah apa yang kita rasa munasabah kan. Sebab apa disebut akhir zaman ni? Sekarang ni akhir zaman dah. Sebab kalau kita tengok kan kisah pertama ni ada 4 kisah. Tengok kisah pertama. Kisah pemuda Al-Kahfi ialah unsur akidah dan unsur ibadah. Unsur akidah. Kisah pemuda Al-Kahfi yang dalam ayat sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda Al-Kahfi yang beriman amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi maknanya kisah pemuda Al-Kahfi ini adalah dalamnya ada mengandungi unsur akidah. Kalau kita tengok cerita mengenai pemuda-pemuda Al-Kahfi yang lari membawa diri ke Al-Kahfi ke gua. Gua adalah dalam segi gua ni pun ada banyak juga pendapat, ada 4-5 pendapat tentang sebenarnya gua ni duduk di mana. Jadi mereka ini, kenapa mereka melarikan diri? Kenapa mereka lari daripada negeri mereka tu? Kenapa? Lari pada raja yang kejam. Kenapa lari? Sebab mereka taat pada agama. Raja tu nak suruh mereka ni balik. Kan? So mereka buat apa? Raja suruh buat apa? Agama. Tukar Raja tu suruh agama buat apa? kan. Dia bicara nak pindah akidah mereka lah. Tukar Sebab- agama. Tukar. Mana suruh tukar agama. Pada masa tu agama apa yang mereka anut ni? Agama apa? Mereka menyembah apa masa tu? Berhala ke? Mereka tak sembah berhala. Tapi, Mereka tapi agama raja tu agama yang ajak sembah berhala. Kan? ya, Dikatakan mereka ini menyembah ikut Matahari tak? bukan. Mana menyembah Allah lah. Menyembah Maksudnya Allah. dia daripada agama Nabi Ibrahim dia Kan? selepas Nabi Ibrahim ke? Kan Nabi Ibrahim agama dia Hanifah Musliman kan? Ya. Mana agama Nabi Ibrahim. Sebab celah-celah Nabi Ibrahim tu Nabi apa? Celah-celah Nabi Ibrahim tu apa? Bawah pada Nabi Ibrahim tu apa? Lepas Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf. Ayub, Lepas tu bawah dia lagi apa ni? Ismail yang daripada situ Hajat, Ismail. Nabi Zakaria, Yahya, Isa kan? Banyak Zakaria, Aisyah. Jadi mereka memang beragama dengan agama yang percaya kepada Allah sajalah, percaya kepada Allah. Jadi raja tu
mengancam pemuda-pemuda ini, sebab dia kata kalau penduduk lain atau rakyat dia yang lain taat je dekat raja tu. Semua ni pemuda-pemuda ni je. Tak mau taat kepada raja ni. Sebab tu raja ancam. Raja ancam nak bagi sesuatu seksaan lah kepada mereka. Bagaimana cara dia? Itu raja ni dia bagi tempoh. Dia bagi tempoh dekat pemuda-pemuda ni. Okey, tak apa. Kamu balik dulu. Esok aku nak tengok macam mana sikap kamu kan. Rupanya bila macam tu, pemuda-pemuda ni dia merancang. Rancang apa? Nak lari lah. Sebab mesti dah. Sebab kalau mereka terus berpegang dengan agama yang mereka pegang tu, mana mesti kena punya. Mesti raja akan ambil tindakan lah. Jadi diceritakan bahawasanya mereka ini lari lah. Malam tu lari pergi ke gua tu. Jadi mereka ini dikatakan pemuda Al-Kahfi ini, mereka ini lari daripada negara itu, raja itu, iaitu kerana nak mempertahankan akidah. Nak pertahankan akidah mereka. Dan di situ juga ada unsur ibadah. Nah, ibadah mungkin kalau cara ibadah raja tu maknanya sembah berhala apa semua. Tapi maknanya pemuda ni itulah ada cara ibadah dia yang percaya kepada Allah yang satu. Jadi itu sebab dikatakan kisah pemuda Al-Kahfi ini ialah unsur akidah. Yang ni dalam dia ada unsur akidah. Itu nak menyatakan bahawasanya mereka sanggup meninggalkan negeri mereka, malahan sanggup meninggalkan keluarga mereka. Sebenarnya dikatakan bahawasanya pemuda-pemuda ini adalah terdiri daripada kalangan anak pembesar-pembesar, anak orang besar-besar. Bagi raja tu. Raja tu pun dah bagi warning dah dekat bapak mereka. Jadi mereka lari untuk menyelamatkan akidah dan kepercayaan mereka, dan juga tak nak mengikut seperti mana ibadah yang dilakukan oleh raja dan rakyat mereka pada masa itu. Ini kita boleh lihat mana ayat ini bermula daripada ayat yang keberapa. Cuba kaji tengok ayat yang keberapa dalam suratul Kahfi yang menceritakan tentang pemuda. Tentang pemuda Al-Kahfi ni, daripada ayat berapa? Dia daripada ayat 10. Ayat 10 kan? Kiranya daripada 9 lah kan? 9, 10 tu lah kan? Betul. Mana cerita ni daripada situlah. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu. Itulah. Ingatlah ashabal kahfi ni ketika mereka berlindung ketika berlindung beberapa orang pemuda di dalam sebuah gua. Kahfi ni pergi gua. Ghar pun gua juga kan? Ghar Hira, Ghar Sur, gua juga. Apa beza ni? Ada beza tak? Al-Kahfi gua. Ghar Hira. Kecil besar kot Ustazah. Kecil besar kot. Gua kecil besar. Mana kecil, mana besar? Besar. Al-Kahfi ke besar? Al-Kahfi besar ke? Tapi boleh tengok tempat Ramai dia. orang mesti besar kan? Lepas duduk ramai orang yang tu besar kot. Gua Hira tu kecil dia. Nabi. Lepas ni jangan kot-kot dah. Kahfi tu besar. Besar. Besar daripada Ghar. Sebab sebab tu kita dia boleh duduk sebab kita orang. ingat
Cuba kita ingat cerita Nabi kan. Dia masuk Ghar Sur, mana Gua Sur bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kan masa dia sembunyi daripada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang kejar dia kan. Ya. Kan dikatakan Nabi tu duduk ni mimpitlah dengan Sayyidina Abu Bakar dalam tu. Sampai kata kalau orang kafir, orang Quraisy tu kalau tunduk memang nampak mereka duduk macam berhimpit-himpit kat bawah tu. Kalau dia tunduk bawah sikit maka akan nampak kan. Tu Ghar kan. Ghar Sur, Ghar Hira. Sempit. Kalau Kahfi ni luaslah sikit. Luas. Okey. Kemudian apa lagi di dalam ni? Jadi kisah pemuda Al-Kahfi ialah unsur akidah dan unsur ibadah. Okey. Apa lagi yang kita boleh dapat dalam cerita dalam cerita tentang pemuda Al-Kahfi ni? Secara ringkas lah kalau kita nak ni, banyak ayat dia sampai daripada ayat 10 tu sampai ayat berapa? Sampai ayat berapa cerita tentang Ashabul Kahfi ni? Agak-agaknya. Sampai kita kena kenal pasti betul. Lepas ni bukan kita nak tinggal macam tu je, kita akan kaji sendiri. Kita akan kaji sendiri. Mungkin kita boleh cerita kepada anak cucu. Sebenarnya cerita Ashabul Kahfi ni bermula daripada ayat 9-10 ni sampai mana? 26. Betul. Sampai 26. Sebab lepas tu cerita apa? Lepas tu dia macam dialog dengan Nabi Muhammad je. 25, 26 kan? Ya. 26. Sebab dalam ayat 25 tu dia bagi tahu kata depa duduk dalam tu berapa ratus tahun? 309 tahun. Wala bisu fi kahfihim. Mereka pun duduklah di dalam gua tu selama 309 samiatin sini. 300 tahun tambah lagi wazdadu tis'an. Jadi 309 tahun. Kemudian sampailah ayat 26 tu. Katakanlah Allah yang lebih tahu. Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Jadi kata Allah lebih tahulah. Allah yang lebih tahu berapa lama mereka tinggal di sana. Baginya lah keajaiban yang di sekalian langit dan bumi. Alangkah terang dan dia melihat dan alangkah jelas. Asmi' bihi, absir bihi wasmi' ma lahum min dunihi min wali. Tidak ada daripada mereka selain dia akan pelindung dan dia tidak bersekutu di dalam hukumnya dengan seorang jua pun. Okey, sampai situ maknanya daripada ayat 9, 10 tu sampailah ayat yang ke-26 menceritakan tentang Ashabul Kahfi, macam mana mereka duduk dalam tu kan. Macam mana cahaya matahari Masuk ke belah kiri. Masuk belah kiri. Belah kiri ke belah kanan dia apa? Dia ada sebut kiri kanan tu ada sebut. Kan? Ya ke ada. Kan timur ke timur barat. Zatal yamin wa zatal shimal kan? Ya, kanan kiri. Dan apa lagi yang disebut tu?
Anjing, Yang pasal Ashabul anjing. Kahfi pasal anjing tu. Anjing tu. Di mana datang anjing tu? Bisa dengar tak cerita dia? Anjing tu tak tahu ikut depa kot jumpa tepi jalan. Katanya Anjing masa depa mereka lah ikut depa. ada yang macam-macam kata, macam-macam lah orang sebut. Ada yang kata anjing depa lah sebab depa ni orang besar kan. Anak orang besar. Ada yang kata di pertengahan jalan mereka berjalan tu nak pergi ke gua tu, mereka berjumpa dengan ni seorang orang yang Petani. orang ada belah petani yang dia ada anjing. Orang tu pun ikut sama mereka pergi. Ada yang kata macam tu. Tu pun kita tak ambil irau lah mana apa yang penting. Cerita Ashabul Kahfi ni. Okey. Kemudian pertama itu yang pertama. Yang ni kisah pemuda Al-Kahfi ialah unsur akidah dan unsur ibadah. Kedua, kisah pemilik dua kebun ialah ancaman kepada unsur akidah dan unsur ibadah, iaitu ancaman harta. Macam mana? Dia bagi ringkas ya kat kita. Kita lah nak kena cari ya. Kena urai macam mana. Apa yang kita faham daripada ni. Maknanya itu daripada ayat ke berapa? Ayat ke berapa pasal kebun? Cari wadrib lahum masalar rajulain. Wadrib lahum. Ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. 32. 32. Betul. Sampai ayat 44 ke? Itu cerita yang kedua ni. Yang Ustaz keluarkan daripada Suratul Kahfi. Itu cerita yang kedua. Kisah pemilik dua kebun. Kisah pemilik dua kebun. Macam mana cerita dia? Ada tentang Ashabul Kahfi kita dah tahu mereka. Tadi serba sedikit tentang mereka. Okey, ini tentang kisah pemilik dua kebun. Macam mana cerita dia? Cerita ni adakah dia pemilik dua kebun ni cerita kisah dia seorang je kan pemilik dua kebun? Dia dua orang yang ada kebun dia menjadi subur. Kebun dia yang mana? Yang mana satu? Kebun yang sikap merugikan dia. Satu subur, satu tak subur ya. Lepas tu? Tapi rasanya salah kedua-dua kebun itu menghasilkan buah dan tidak berkurang walaupun sedikit. Kebun ni siapa yang ada kebun? Dua-dua orang ada kebun. Dua-dua ada kebun ke? Dua-dua orang ke ada kebun? Itu dia baru nak baca. Itulah. Mana kita kalau boleh kita nak tahu terus maknanya kisah ni. Dua-dua ada kebun, tapi seorang tu angkuh. Dia kata dia sebab hasil kebun tu menjadi sebab dia punya usaha. Yang satu lagi tu kata dengan kebesaran Allah. Okay. Satu lagi apa? Lepas tu yang seorang ni kata, dia kata kalau esok pun dia datang, kebun dia akan macam tu jugalah. Maknanya dia percaya benda tu sentiasa berhasil.
Sambung pula siapa boleh sambung betul ke tu. Ha. Cepat Sama-sama lah kan, kita. Cik Timah kan. Patut saya bagi macam homework dulu nah, maknanya minta tolong baca dulu kan, baru kita ni. Ini kisah ni adalah mengenai dua orang lah. Satu, dua beradik ni dikatakan dari kisah Bani Israel. Israel. Dua beradik. Seorang kafir, seorang Muslim, mukmin. Seorang kafir, seorang mukmin. Mereka ni mendapat pusaka daripada ayah mereka, iaitu sebanyak 8,000 dinar. 8,000 dinar. Kemudian memang dah sama-sama dua-dua tu lelaki, bagilah sama banyak. Bila bagi sama banyak dapat seorang berapa? 4,000 dinar. 4,000 kan? Jadi dapat seorang 4,000. Yang seorang ni, yang kafir ni, dia kata apa? Aku dengan duit 4,000 ni, 1,000 dinar, 1,000 dinar, aku nak belanja untuk beli kebun. Timbul kebun ni. Ni yang kafir ni kata 1,000 dinar aku nak belanja untuk beli kebun. Okey, habis 1,000. 1,000 yang kedua aku nak beli rumah. Ingat kan saudara? 1,000 yang ketiga aku nak belanja untuk kahwin, nak kahwin. Okey. Boleh dulu kahwin memahal kan no? 1,000 yang keempat kata dia aku nak beli hamba sahaya dan aku nak beli alat-alat kelengkapan rumah tangga. Boleh ingat kan? Ni yang kafir ni kata. 1,000 pertama aku nak beli kebun. 1,000 kedua beli rumah. 1,000 ketiga nak kahwin. Isteri. 1,000 keempat nak beli hamba sahaya dan kelengkapan rumah. Okey. Yang Muslim beriman ni pula, yang beriman ni pula bila dia tahu apa ni, kita kata abang dia lah kan, abang dia lah buat dua beradik. Dia kata dia kata maknanya dia kata kalau saudara dia ni telah membelanjakan hartanya untuk kepentingan dunia. Jadi dia ni sebagai seorang mukmin ni, dia ni nak belanjakan harta untuk kebajikan dan untuk membelanjakan harta dalam mentaati Allah. Dia buat yang sama tapi niat dia lain lah. Dia buat yang sama. Dia berdoa, ya Allah, aku belikan hartaku 1,000 dinar ini kepada kebun yang ada di syurga. Dia kata gitu. Padahalnya duit 1,000 tu, bila dia sebut itu, duit 1,000 tu dia sedekah lah. 1,000 tu dia sedekah. Kata, ya Allah, aku belikan hartaku yang 1,000 dinar ni kepada kebun yang ada di syurga. Dia pun keluar 1,000 sedekah. Sedekah. Sama. Yang kedua beli rumah. Dia kata di syurga. Dia kata apa ni? Ya Allah, aku belikan hartaku 1,000 dinar yang kedua ni untuk rumah yang ada di syurga. Untuk rumah yang ada di syurga. Keluar 1,000 lagi sedekah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga pula isteri. Dia berdoa lagi, ya Allah, aku belanjakan hartaku yang 1,000 dinar ni meminang seorang isteri di syurga. Allahu Akbar. Macam tu. Sedekah. Dan yang keempat, dia kata apa? Aku juga ya Allah, aku belanjakan hartaku yang 1,000 dinar lagi ni untuk membeli khadam-khadam
dan alat kelengkapan. Sama dengan abang dia tadi tu. Untuk memberi rumah tangga di syurga. Memberi khadam-khadam dan rumah tangga di syurga. Harta tu pun dia, semua dia sedekahkan. Pahala tu atas niat sedekah lah. Okey. Apa jadi lepas tu? Kemudian yang si adik ni habislah harta dia. Habislah. Tak ada apa dia. Habislah harta dia. Dan dia hidup dalam keadaan kesempitan lah. Lalu dia pergilah kepada saudara dia tadi. Saudara dia tadi ni bukan main lah. Dia beli kebun. Kemudian dia apa ni? Dia kebun dia tu kebun yang macam mana ada dicerita kat situ. Kebun yang macam mana? Yang Dicerita dalam ayat Quran tu. Ada dia cerita. Kebun dia. Dalam menghasilkan tanaman. Berhasil lah tanaman dia tu. Maknanya Subur. Di celah-celah pohon kebun. ya, ada tengok tang wadrib tu. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Makna dia seorang ni yang beli kebun tadi. Kebun dia dia buat dua kebun dia. Jannatain ni. Tengoklah musanna. Kataan tu jannatun satu kebun. Jannatain ni dua. Dua kebun. Jannatain ni dua kebun. Dua kebun tu kebun yang min a'nabin. Kebun tu adalah buah anggur. Kemudian wa hafafnahuma binakhlin. Kurma. Kebun kurma. Lagi wa ja'alna bainahuma zar'a. Jadi nak tengok kebun dia ni apa ni? Cantik tak cantik, cuba kita tengok. Macam mana? Kebun anggur. Kebun anggur, kebun makna di tengah-tengah tu kebun anggur. Di sekeliling kebun tu adalah Kurma. Pokok kurma kan? Pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya tu, antara kurma dengan anggur tu, ada tanaman. Tanaman ladang. Cubalah kita tasawur, kita bayangkan. Kan cantik kan? Keliling tu, pokok kurma. Tengah tu, pokok anggur. Celah-celah tu, pokok-pokok atau tanaman-tanaman lain. Yang subur, yang cantik, yang dijaga dengan elok lah. Dan kiltal jannatain, kedua-kedua bidang kebun tu pula menghasilkan buah tidak berkurangan sedikit pun. Ini bukan dua kebun tu untuk kedua-dua orang tadi dah, untuk seorang aja. Dia ada dua kebun. Seorang aja ada dua kebun. Kan dua orang tu seorang satu. Kawan tadi habislah, dia tak nak beli apa kebun, dia beli kat syurga. Tapi hak tu tak terang pun kat sini Ustazah yang seorang lagi tu. Ada juga nanti akhir dia akan sebut nanti. Ada. Kemudian kedua-dua bidang kiltal jannatain kan, jannatain ni dua-dua kebun tu menghasilkan atas ukulaha, menghasilkan buah tidak berkurangan sedikit pun. Maknanya terlalu suburlah, cantiklah. Maknanya walam tazlim minhu syai'an, dan di antara kedua-duanya kami alirkan sebatang sungai. Cantiklah. Dua kebun. Antara ada sungai tengah-tengah. Boleh bayangkan. Sangat cantiklah. Kan? Okey. Lepas itu, apa berlaku? Jadi yang si adik ni kita anggaplah si adik ni yang kita kata macam tak ada apalah, habislah 4,000 kan? 4,000 dinar. 4,000 dinar tadi ni dia habislah, tak ada apalah. Lepas tu dia pun pergilah kat abang dia tu. Pergi kat abang dia sebab dia tak ada apa-apa dah, habis dah.
Dia pergi sebab dia hidup dalam kesempitan. Dia pergi nak minta bantuan lah. Lepas tu bila nak minta bantuan, kata si abang tu, dia kata, aku tak mau bagi apa-apa pun kat kamu. Sebab kamu dah dapat dah juga bahagian kamu dulu. 4,000 tu. Aku dapat 4,000, kamu dah sama kita dapat. Aku tak mau bagi apa. Kita buat apa kamu sedekahkan? Harta kamu tu dulu tu buat apa? Jadi sebab kamu jadi miskin. Jadi aku takkan bagi 1 sen pun kat kamu. Mana ada sen kan? Mana ada sen? Dinar lah apakah? Dinar. Lalu dia halau tu. Dia halau saudara dia tu. Oh, ya Allah. Jadi keadaan hidupnya jadi berlainan lah. Mana seorang dalam keadaan kaya raya dan seorang lagi susah. Miskin merempat. Kemudian perumpamaan kan, makna cerita ni dia sebagai satu perumpamaan dan yang mengandungi pengajaran dalam dia. Okey. Lepas tu perumpamaan ni maknanya lihat bagaimana seorang mukmin yang ada harta dan seorang kafir yang ada harta. Itu mana dia suruh kita bandingkan. Kalau yang apa ni, yang kufur, yang kafir tu memanglah dia hidup mewah dan dia tetaplah dalam keadaan dia menderhaka kepada Allah. Sedangkan yang mukmin ni walaupun dalam kesusahan, kesempitan, dia sentiasa taat kepada Allah. Kemudian dalam ayat 33 digambarkan kedua-dua bidang kebun tu terus meneruslah mengeluarkan hasil. Tak pernah putus-putus, macam pekat kata tadi kan, mana mengeluarkan hasil yang tak pernah putus-putus. Menghasilkan apa ni, buah-buahan. Sebab apa ni, kebun tu subur. Cukup dengan sungai-sungai yang apa ni, mengairi apa ni, kebun tu dan menambahkan lagi cantikkan keelokannya. Kemudian bila apa ni, kawan dia datang, bila kebun ni yang apa ni, yang mewah ni, tuan kebun yang mewah ni, seorang kafir ni, bila datang kawan dia, mana dia timbul lah mana perasaan apa ni takabur dan sebagainya. Sebab tu dia kata dalam ayat yang ke-34, fakanalahu samarun, dan dia mempunyai kekayaan yang banyak. Kanalahu samarun. Samarun, buah-buahan. Buah-buahan kan. Dan mempunyai kekayaan banyak. Faqala, maka dia berkata kepada kawan dia tu, kepada teman dia tu, pada adik dia tu. Semasa bercakap-cakap, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Masa bercakap-cakap tu, apa dia kata? Ini dia. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaro. Aku aksar. Aku lebih banyak daripada kamu, minka, dari segi malan, dari segi harta. Itu cakap besar lah tu. Wa a'azzu nafaro. Lebih banyak harta daripada engkau dan mempunyai lebih banyak pengikut. Aku ni banyak pengikut, banyak pekerja, aku banyak kuli, aku banyak semualah. Dia naik dah. Sombong dia tu. Sekarang ni banyak follower. Ya. Follower Facebook, Instagram. Okey. Kemudian dia masuk dalam ayat ke-5 ni dia kata wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi.
Dia pun masuk ke dalam kebun dia, sedangkan dia melakukan aniaya terhadap diri dia. Aniaya terhadap diri dia itulah maksud dia. Dia bongkak takabur tu dengan kawan dia. Sehingga dia sanggup kata, qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Aku tidak percaya selamanya bahawa kebun ini akan binasa. Dah tak percaya dah. Kebun ini dia kata akan selama-lama macam ni lah. Tak percaya bahawa kebun ini akan binasa. Di situ ada unsur apa kat situ? Unsur tak percaya kepada kebesaran Tuhan. Kebesaran kekuasaan Allah. Kemudian dia cakap lagi. Ni dia juga cakap. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku tak percaya bahawa saat kiamat akan berlaku. Dah lagi dahsyat. Tak percaya kepada hari kiamat. Tak percaya kepada hari kemudian. La in rudidtu ila rabbi, kalau kiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, rudidtu dikembalikan ila rabbi kepada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba. Tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Dia memang cakap besar betul. Mana aku akan dapat tempat kembali yang lebih baik daripada apa yang aku ada sekarang. Itu dalam ayat 36. Betul. Apa jawab kawan dia? Apa jawab adik dia? Ingat ya, ni kata-kata yang kafir tu. Yang ada kebun, yang ada 2 kebun tu. Yang kebunnya sangat cantik. Yang ditanam apa? Ditanam kurma, ditanam anggur. Ditanam pokok-pokok yang lain. Dan di celah-celah 2 kebun tu ada sungai. 2 ayat ke-35 dan 36 ni dia yang kata. Sekarang apa jawapan? Apa jawapan adik? Apa jawapan kawan dia ni? Qala lahu sahibuhu. Temannya berkata kepadanya. Sedangkan dia bercakap-cakap bahawa yuhawiruhu. Dia cakap-cakap, dia membantahlah. Dia kata, akafarta billadhi khalaqaka min turabin. Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau kufur, tidak percaya kepada Tuhan yang menjadikan engkau daripada tanah? Macam tak percayalah. Sebab tak percaya kepada adanya kiamat. Tak percaya yang kebun dia itu akan akan musnah. Mana dia kata kebun dia akan tetap macam tu. Macam tak percaya kepada Allah lah. Mengapa engkau tidak percaya kepada Tuhan yang menjadikan engkau daripada tanah? Akafarta billadhi khalaqaka min turabin. Yang menciptakan kamu daripada tanah. Min turabin. Turab, tanah. Kan kita ingat balik kata-kataan kita belajar dulu. Khalaqa. Allah cipta daripada turab. Tanah. So, kemudian kamu menjadi nutfah. Nutfatin. Pada tanah. Kemudian kamu menjadi nutfah. Kemudian summa sawwaka rajula. Kemudian daripada setitis air mani kemudian menjadikan engkau pula seorang lelaki. Kamu tak percaya kah? Okey. Dalam ayat ayat 38. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ini siapa yang kata agak-agak ni? Siapa yang kata ni? Siapa yang sebut ni? Ini yang kafir kata. Oh, yang kafir kata. Ini yang ni kata. Ini yang beriman kata, yang ni. Siapa yang kata? Lakinnahu wallahu rabbi. Tetapi dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukannya dengan Tuhanku seorang pun. Siapa yang kata? Yang beriman lah ni. Yang beriman lagi. Mana dia nasihat lagi ni? Dia nasihat. Tapi aku mengakui dia, aku mengakui dia adalah Allah. Mana Tuhanku lah. Lakinnahu wallahu rabbi. Dia adalah Tuhanku. Dan wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan seorang.
wala usyriku bi rabbi ahada. So mungkin perkataan-perkataan ni memang duduk dalam kepala kita lah. Kita tahu kalau kita tak tengok terjemah pun kita boleh kan, boleh faham kan. Mana syirik tu daripada syirik lah. La tu tidaklah, aku tidak syirik. Tidak menyengutukan bi rabbi Tuhanku ahada dengan seorang pun. Yang ni yang kafir yang cakap Ustazah. Mana? Yang dia cakap ni lakinnahu Allah. Yang dia apa ni sambung dia punya nasihat tadi ni. Oh, dia sambung nasihat dia lah. Mana yang muslim kamu lah. tak percaya ke? Kamu tak percaya kepada pada yang menjadikan kamu daripada tanah menjadi nutfah dan kemudian tapi dia kata Allah itu adalah Tuhanku, aku mengaku dia adalah Tuhanku dan aku tidak syirik kepada dia. Aku tidak syirik kepada Allah. Ini dia lagi kata ni. Boleh kita catatlah mana siapa yang kata supaya kita apa ni lebih faham lah bila kita baca tiap Jumaat tu kita boleh faham lah kat sini siapa yang kata ni. Okey, dalam ayat yang 39 siapa yang kata? Dan mengapa kamu tidak, ini yang muslim. Yang muslim lagi cakap. Jadi ni ayat 37, 38, 39 lagi yang muslim kata. Walaula izdakhalta jannataka qulta masya Allah. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu kamu tak kata masya Allah? Bahkan kamu takabur pula. Kamu takabur dengan aku tadi kan. Dia kata ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara kan. Kenapa kalau kamu masuk dalam kebun kamu tadi kamu tak ucap, kamu tak kata masya Allah, la quwwata illa billah. Macam tu lah kita pun. Kalau apa ni melihat kepada sesuatu yang menakjubkan kita, sebutlah masya Allah, la quwwata illa billah. Mengapa ketika kamu masuk di kebunmu kamu tidak mengatakan masya Allah? Masya Allah mana? Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang berlaku. Masya Allah tu apa yang dikehendaki sya'a yang dikehendaki oleh Allah, la quwwata tidak ada kekuatan diperolehi melainkan dengan pertolongan Allah. La quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jika engkau melihat hartaku dan anakku jauh kurangnya daripada yang engkau punyai. Aku ni aqal, kamu aksar. Aksaru minka malan wa a'azzu nafara kan. Yang apa ni? Yang kafir tadi kata. Ini ayat daripada yang mukmin ni kata. Ana aqalla minka malan. Ana aqalla minka malan wa walada. Aku ni apa ni? Kurang. Hartaku dan anakku jauh kurang daripada yang engkau punyai. Kan? Kau ada harta banyak, aku pengikut ramai. Okey. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannati. Ni siapa yang kata lagi ni? Ayat ke-40 ni? Yang Islam tu kot. Lagi kan? Tuhanku dia akan memberi kepadaku lebih baik. Mudah-mudahan Tuhanku memberi kepadaku kurnia yang lebih baik daripada kebunmu. Asa rabbi, asa mudah-mudahan. Jumpa di mana pun asa tu mana mudah-mudahan. Mudah-mudahan asa. Asa rabbi, Tuhanku yu'tiyani memberikan kepadaku kurnia khairan yang lebih baik daripada kebunmu, min jannatika daripada kebunmu, dan wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan mengirimkan pula ke kebunmu petir, husbanan, petir minas sama daripada langit, sehingga fatusbiha, sehingga jadilah dia tanah yang tandus, sa'i dan zalaqa, tanah yang tandus. Atau au yusbiha, lagi dia sebut lagi, au yusbiha ma'uha ghaura, atau airnya mendap,
ke bawah tanah. Sukut Kering. Sehingga tidak berdaya engkau mendapatnya. Nah, ni dia juga lagi kata. Kena bentuk nasihat lah ni. Okey, kita jumpa ghauran ni dalam mana? Kita duk baca tiap malam tu. Dalam surah apa? Al-Mulk. Surah Mulk kan? Tu ghauran. Kalau Allah bagi mendap air ni, siapa yang nak bagi? Surah ayat yang terakhir tu. Ayat terakhir kan? Apa dia bunyi ayat terakhir tu? Masya Allah. Apa dia? Dia surah terakhir. Waktu nak lah tak ingat. Kasih Timah. Kasih Timah. Apa dia? Surah terakhir Al-Mulk. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apa dia? Khaura. Dalam sekali kata yang Qala ara'aytum an asbaha asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in. Air hujan tu ditelan bumi kan. Kalau asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalaulah air tu dia jadi mendap kering, siapa yang nak bawa? Siapa yang nak bagi kepada kita air yang ma'in ma'in? Air yang sentiasa mengalir kan. Siapa yang nak bagi? Apa kita jawab? Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kita jawab? Kita belajar dah dalam ni. Dia bacaan dia. Allah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya kita baca sendiri, kita jawab lah kan. Macam kita baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita sendiri baca, kita jawab. Macam tu juga yang ni. Bila kita duk baca surah Mulk tu sampai akhir tu. Apa? In asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kita jawab. Man, siapa yang akan datang memberikan kepada kita air? Allah. Jawab jalan Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menguasai alam. Masya Allah. Jawab jalan. Allahu Rabbul Alamin. Sekarang tahu kan mana ghauran kan? Ghauran mana tadi? Kemudian apa berlaku? Apa berlaku? Ayat yang ke-42. Ayat 42. Maka tiba-tiba wa uhita bisamarihi. Allah binasakan kekayaannya. Allah binasakan kekayaan, buah kekayaan lah. Dengan kekayaan sini. Uhita bisamarihi. Allah binasakan kekayaannya, maka dia pun asbaha, dia buat apa? Yuqallibu kaffaihi. Buat gitulah. Macam kita kan. Balik. Kita kata kalau kita rugi, kita buat gitu lah. Tak ada apa. Yuqallibu kaffai. Tanda kata. Mana dia pun menepuk kedua belah tangan dia. Berbalik-balik tanda penyesalan. Salah mengenangkan harta yang telah dibelanjakan alama anfaqa fiha. Untuk itu sedang atapnya telah roboh, wahya khawiyatun ala urusha. So dia kita kata kan kalau pokok anggur kan dia ada apa? Dia ada apa? Junjung kan? Itu makna junjung. Kita tengok perkataan urus daripada arash, urusan mana yang di atas tu. Makna habis. Maknanya atap dia dah roboh, Mana tu pohon anggur dia tu lah.
Dia pun mengeluh. Mengeluh. Wa yaqulu ya laitani. Aduhai. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia pun mengeluh, aduhai. Kalaulah aku tak syirik kepada Tuhanku. Kalau dah aku tidak syirik. Lam usyrik bi rabbi ahada. Kalau tiadalah saya mempersekutukan Tuhanku dengan seorang jua. Mana nak nyesal pun tak ada dah lah kan. Okey. Di sini Allah memaklumkan bahawa si pemilik kebun tu akhirnya mendapat kerugian besar. Kerana Allah mentakdirkan kebun yang mengeluarkan hasil kekayaan itu menjadi binasa. Peringatan temannya yang mukmin dengan meramalkan kalau Tuhan nanti akan menurunkan malapetaka dari langit, rupa-rupanya telah menjadi kenyataan kan. Dia dalam ayat 40-41 tadi. Jadi kenyataan. Dan apabila malapetaka itu telah melanda kekayaannya, dia tak dapat berbuat apa lagi dah. Hanyalah menepuk-nepuk tapak tangan. Berbalik-balik. Tanda penyesalan. Mana tanda penyesalan lah. Tak ada dah. Dah. Itulah halnya. Jadi dia menyesal mengenangkan hartanya yang banyak yang telah dibelanjakan untuk membiayai kebunnya yang begitu subur, yang ribu-ribu tadi tu. Rupanya telah roboh atapnya. Ini dikiaskan kepada atap yang menjadi junjung kepada pohon anggur yang telah rapuh sampai sama sekali. Dia mengeluh lah. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan lagi. Dan tiadalah yang mempunyai kumpulan yang akan menolong. Walam takun lahu fi'atun yang surunahu. Tadi dia cakap besar kan. Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafaro. Aku ni banyak pengikut aku. Kan. Ni tak bolehlah nak megah-megah lagi dah. Walam takun lahu fi'atun. Dia tak ada dah kumpulan fi'ah. Kumpulan. Yang surunahu yang akan menolong dia, membantu dia. Min dunillah yang selain daripada Allah. Wa ma kana muntasira, dan dia tidak pula dapat menolong diri dia. Dia sendiri pun tak dapat menolong diri dia kerana keangkuhan dia, kerana kekafiran dia, kerana tidak percaya kepada kekuasaan Allah, ada hari hisab, ada kiamat, semua dia tak percaya. Hunalikal walayatul Ustazah, kalau dalam kisah ni kita tak nampak pun dia mensyirikkan Allah dengan menduakan Tuhan atau menyembah berhala kan. Tapi dia cuma nampak dia takabur dan bongkak dengan Allah. Sebab saya ada dengar Ustazah, ada ustaz lain kata syirik kecil tu termasuklah takabur dengan bongkak. Dalam ayat ni syirik tu dimasukkan takabur tu ke? Takabur tu lah, takabur riak tu. Riak semua tu kan masuk dalam syirik kecil tu. Okey. Dan di sanalah adanya perlindungan. Hunalikal walayatu lillahil haq. Hanya kepunyaan Allah yang sebenarnya. Dialah yang mempunyai huwa khairun sawaban. Dialah yang mempunyai pahala yang sebaik-baiknya dan memberi sebaik-baik kesudahan. Khairun sawaban wa khairun uqba. Khairun sawaban. Macam khair dan hasanah. Okey, itu sampai itulah sampai ayat 44 tu. Maknanya untuk yang dimaksudkan dengan yang kedua tu ialah itulah daripada ayat berapa tadi? 20 daripada 32 sampai 44. Kita catatlah dalam buku kita ni. Dia kata kisah pemilik dua kebun. Yang saya faham tu kisah pemilik dua kebun. Ingat dua orang ada di kebun. Rupanya pemilik dua kebun tu seorang adalah. Seorang dia yang kafir tu. Allahu Akbar. Baru cerah. Kan? Jadi ancaman pada unsur akidah juga. Segi akidah jugalah tu. Sebab dia tu kafir. Dan unsur ibadah itu juga. Itu ancaman harta. Ini ancaman harta lah. Menghadapi ancaman harta. Okey. Kisah ketiga. Kisah ketiga Nabi Musa.
Kisah Nabi Musa dan hamba yang soleh iaitu Khidir. Ialah unsur ilmu selepas unsur ibadah. Unsur ilmu pula. Cuba cerita. Pasal apa? Daripada ayat berapa? Kita cari daripada ayat berapa sampai ayat berapa? Mana dia? Macam orang ngaji kat universiti ni nak cari. Buat kajian ni. Buat kajian. Mutalaah kan? Mutalaah. Tak senang kan? Ya, mutalaah Ustazah. Itulah. Dia berat-berat sikit sekali-sekali kan? Biarlah bagi berat-berat asyik duk dengar. Nak dengar ringan-ringan je. Tak asyik Ustazah dia buat kerja berat. Kali ni kita buat. Mana dia? Mana dia? 60. Kan? Ketika Musa berkata kepada pembantunya, jauh. Jauh. Ketika Musa berkata kepada pembantu. 60. Iz qala Musa li fatah. Jadi ayat yang ke-40 ni dia takkan jadi terus begitu. Tentu ada sebab dia kan. Itu ada perkara sebelum dia berlaku. Sampai ni akhirnya Musa ambil keputusan nak ajak siapa ni? Siapa yang dia nak ajak tu? Oh Musa, macam mana Musa tiba-tiba dia nak pergi nak bermusafir kan? Dan ingatlah tak kala Musa berkata kepada orang mudanya, Fatah tu orang muda dia, pembantu dia lah, penolong dia lah. Aku tidak akan berhenti. La abrahu, aku tak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya huquba. Berhenti sehingga aku sampai di atas pertemuan dua laut atau aku berjalan berjalan teruslah bertahun-tahun berterusan. Kan terus jadi macam tu je kan? Kan terus Musa nak kata kat PA dia. Siapa PA dia tu? Pembantu dia tu siapa? Tak pernah dengar cerita dia? Tak pernah? Ada kot. Cerita ni masa dia bergaduh tu yang dia bunuh orang sebelum tu kan? Sudah selepas. Lepas ke sebelum? Lepas tu bila Firaun nak suruh bunuh dia tu yang dia pergi keluar bermusafir ke? Dia pergi musafir ke mana? Dia nak menambah ilmu Macam mana yang dia ada cerita? Dia ada buat salah. Lepas tu dengan raja dia bunuh siapa ke? Siapa tu soalan siapa ke pun kena jawab. Kita kena jawab. Dia bunuh orang raja. Lepas tu dia takut dia lari. Dia ada bunuh Ustazah, dia ada bunuh orang kuat orang kuat Firaun. Lepas tu dia lari sebab dia takut nanti Firaun pula suruh bunuh dia. Kan? Ya. Dia lari tu pun sebab apa dia lari? Firaun nak sebab bila dia bunuh orang, dia suruh orang-orang dia pula pergi cari Musa sebab bunuh orang kuat dia. Lepas tu ada orang bagi tahu kat Musa, hang baik hang lari. Sebab ni Firaun duk cari hang. Itu dia lari. Lepas tu ada orang habaq kat dia kata hang bukan seorang je pandai, ada orang lagi pandai daripada hang. Tu nak cari kot. Ni cerita tahun ni, tu cerita lain. Cerita lain lah. Cerita
Lepas dia lari tu, dia lari mana? Dia lari pergi Madian. Madian ni tempat Nabi Syuaib tau. Kampung Nabi Syuaib tau. Tu yang dia kahwin dengan perempuan. anak perempuan Nabi Syuaib. Dia bergembala kambing 7 tahun tu kan. Lepas tu, lepas dia lepas tu Allah nak bagi wahyu pada dia dalam perjalanan tu kan. Perjalanan dia di Bukit Tursina tu, mana dia terima wahyu bahwasanya Allah lantik dia sebagai nabi. Dia balik ke Mesir. Okey. Lepas itulah baru kot dia dalam satu majlis ni lah dengan kaum dia Bani Israel ni sudah timbul persoalan, iaitu orang bertanya kepada dia, siapa yang paling bijak ni? Siapa yang paling bijak? Dia terus jawab, aku lah. Dia terus jawab, aku lah. Akulah. Terus Allah tegur dia lah. Terus Allah tegur dia. Ada orang yang lebih bijak pada kamu. Kalau kamu nak tahu siapa dia, kamu kena pergi cari sampai kepada Majma' al-Bahrain. Itu Allah bagi tahu. Kamu kena cari sampai kepada satu tempat yang nama Majma' al-Bahrain. Satu tempat ada di situ bertemu dua laut. Di situ bertemu dua laut. Kamu kena ni, kalau kamu nak ni lah tahu siapa dia. Orang yang paling pandai daripada kamu. Inilah maksud dia ni. Waqala itu dia ajak anak muda dia, orang muda dia tu. Siapa dia? Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Nabi juga kan? Yusha' bin Nun. Dia ajak tu lah. Dia ajak Yusha' bin Nun. Jom. Dia kata kita pergi. Dan ada lagi. Allah wahyukan kepada dia supaya bawa ikan. Bawa ikan. Orang kata ikan masin, ikan tu bukan ikan hidup, ikan masin, ikan perkasam. Buat bekal. Buh dalam satu tempat. Bila kamu sampai di Majma' al-Bahrain, ikan tu akan terlepas daripada sangkar dia tu. Di situlah tempat dia akan berjumpa dengan orang yang paling pandai tu. Wa iz qala Musa li fata. Ingatlah ketika Musa berkata kepada orang mudanya, aku tidak akan berhenti sehingga aku sampai di atas pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus. Mana aku takkan berhenti sampai aku sampai kat tempat pertemuan dua laut tu, ataupun aku akan jalan lagi terus sampai bila pun. Mana aku akan berjalan sampailah jumpa dengan. Ini adalah juga wahyu daripada Allah kepada dia lah, supaya buat macam tu. Jalanlah. Mana pergilah mereka berjalan. Walamma balagha, maka tak kala keduanya telah sampai di pertemuan dua laut tu, kedua-duanya pun lupa nasia hutahuma. Nasia, kedua-duanya lupa hut ikan lah. Ikan itu dalam Quran dia tak kata samak, dia kata hut ikan. Kalau kat dia kata ikan samakun. Kemudian fattakhadha sabilahu fil bahri sarba. Ikan tu kedua-duanya pun lupa akan ikan mereka, maka ikan itu pun mengambil jalannya menembus ke laut. Azan dah. Okey. Ayat seterusnya, falamma jawaza, maka tak kala keduanya
melampauinya, berkatalah dia kepada orang mudanya itu, bawalah kepada kita sampai ni, sampai lepas daripada tu lah, lepas daripada apa ni, ikan terlepas kat situ tu, dia tak tahu. Mereka tak sedar ikan tu. Tak pasal lagi. Mungkin dia lapar. Yushab bin Nun tu dia perasan tapi dia terlupa nak bagi tahu. Oh, maka tak kala keduanya melampauinya, makna dah lepas dah, berkatalah dia kepada orang mudanya itu. Musa cakap, bawalah kepada kita makanan tengah hari kita. Sesungguhnya kita telah bertemu dalam perjalanan ini suatu mana kita penat dan memang kita nak makan. Mana nasaba tu makna penat. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita dah rasa penat dah ni. Perjalanan kita ni kita dah rasa penat. Mailah nak makan. Kemudian barulah Yushab bin Nun ni nak bagi tahu kepada Nabi Musa. Dia menjawab, tidakkah engkau perhatikan ara'aita? Kan kita jumpa kataan ara'aita. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau perhatikan tak kala kita berhenti di batu besar itu, maka aku telah lupa ikan kita. Dan tidak ada yang melupakan aku mengingatkan melainkan syaitan. Lalu dia mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Mana ikan tu? Melompat. Ikan tu dia melompat, dia jadi hidup pula. Daripada tadi mati tu dia jadi hidup. Attakhadha sabilahu fil bahr. Ajaba. Qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Dia berkata itulah dia yang kita kehendaki. Kata Musa lah, kita nak tu lah. Yang tempat ikan apa ni keluar tadi pergi menuju ke laut tu, kita nak tempat tu lah. Nak tempat kita berhenti tadi kat batu besar tadi yang kita berhenti untuk rehat sekejap tu. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya pun kembali dengan melalui jejak waktu datangnya. Patah balik. Fartadda ala atharihima qasasa. Mana? Patah balik. Patah balik. Kemudian apa berlaku? Lepas tu dia pun bertemulah seorang hamba. Bila sampai di sana, wajada abdan. Kan kalau ada alif di satu verb tu, wajada. Kalau wajada seorang saja, wajada mereka berdua. Alif tu makna berdua tadi. Yushab Musa dan Yushab bin Nun. Maka mereka dapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Itu Allah kata, wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami telah ajarkan kepadanya ilmu yang berlangsung dari kami. Tu orang duk kata ilmu laduni tu. Ilmu laduni, ilmu dunia. Mana ilmu yang terus daripada Allah, yang langsung dari kami, dari Allah. Qala lahu Musa. Musa berkata kepada Nabi Khidir lah ni. Qala Musa berkata lahu kepada Nabi Khidir. Lahu kepadanya, kepada hamba tadi. Hamba tadi adalah Nabi Khidir lah. Hal attabi'uka, bolehkah aku ikut engkau? Bolehkah aku ikut engkau? Hal attabi'uka, bolehkah aku ikut engkau? Ala, dengan syarat an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Syarat engkau ajarkan kepadaku dan yang telah diajarkan kepada engkau sampai aku mengerti. Minta nak itulah nak belajar kepada orang yang pandai ni. Qala, kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka lan tastati'a, kau tak akan sanggup bersama-sama aku bersabar. Kau tak sabar. Innaka lan tastati', tak sanggup. Ma'iya sabra. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Cuba kita ambil ayat-ayat yang kita kata senang kita boleh ingat. Kita gunakanlah dalam percakapan kita dengan kawan-kawan ke. Salah kawan-kawan kita kan. Lan tastati'a ma'iya sabra.
Kita nak ikut kawan kita, katalah kawan kita tu nak pergi buat riyadhah yang apa ni? Yang lasak-lasak. Kita nak pergi juga. Kita kata kada innaki. Kalau perempuan ni innaki lah. Kalau perempuan ni innaki lah. Innaki lan tastati'i ma'iya sabra. Innaki lan tastati'i ma'iya sabra. Kau tak boleh sabar. Kau tak larat. Tak larat. Kau mesti. Kau tak larat punya. Tak boleh ikut aku. Kau tak sabar. Okey. Innaka lan tastati'. Tastati' mana tak upaya, tak larat. Sangguplah tak puasa, tak larat. Ana astati'. Aku larat. Kamu tak larat. Innaka lan tastati'. Tastati. Kamu. Tastati'. Okey. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Dan betapa engkau akan dapat sabar? Macam mana kamu nak sabar atas perkara yang belum cukup pengetahuanmu tentang hal itu? Kamu tak tahu tentang hal itu, macam mana kamu nak sabar? Kamu tengok aku apa ni? Aku rosakkan apa? Perahu kan, rosakkan perahu. Dia bocor kan. Kamu tentu tak tahu apa maksudnya. Ni semuanya Allah beri ilham kepadaku, wahyu kepada aku supaya buat begitu tu aku buat. Yang mana engkau tak tahu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kata Nabi Musa bujuk. Qala satajiduni insya-Allah. Musa berkata akan engkau dapat aku insya-Allah, akan engkau dapati aku insya-Allah seorang yang sabar. Qala satajiduni insya-Allah. Sabiran, engkau akan dapati aku ni insya-Allah seorang yang sabar. Wala a'si laka amra, dan tidaklah aku akan menderhaka kepada engkau dalam hal apa jua pun. Oh tu bukan main janji ya. Akan sabar, aku akan akan taat lah, mana ikut je lah. Wala a'si laka amra, wala a'si, aku takkan derhaka, takkan apa ni, membantah, takkan membantah padamu dalam apa jua pun. Okey. Qala fa in ittaba'tani, ni syarat daripada Nabi Khidir lagi. Qala, dia kata, jika engkau ikut aku, fa in ittaba'tani, fa in tu asalnya in. Jika kamu ikut aku, ittaba'tani, kalau perempuan ittaba'tini, fala tas'alni an syai'. Janganlah kamu duk tanya-tanya banyak. Jangan tanyakan kepadaku satu hal. Fala tas'alni an syai', kamu sikit pun jangan tanya. Syai'un itu makna sikit pun jangan tanya apa-apa. Fala tas'alni. Kalau dia kata fala tas'alni, jangan tanya saja. Kalau dia tambah tu an syai' mana sikit. Syai' tu mana sikit pun jangan tanya apa-apa. Jangan keluar apa-apa pertanyaan. Hatta uhdisa laka min dzikra. Sebelum aku ceritakan kepada engkau kedudukan soalan tu. Jangan kamu tanya apa-apa sampai akhirnya aku cerita kat kamu. Itu syarat dia, syarat Nabi Khidir. Kalau kamu nak ikut aku, apa sikit-sikit pun, apa sikit benda pun jangan tanya. Nanti aku cerita. Nampaknya bersetujulah. Nabi Musa bersetuju. Fantalaqa. Kemudian jalanlah keduanya. Sini yang dimaksudkan Khidir dengan Nabi Musa lah. Tak timbul dah kawan dia tadi pergi mana dah. Di sini talaqa ni Nabi Musa dengan Khidir lah. Talaqa. Maka berjalanlah keduanya sehingga apabila keduanya sudah naik ke satu perahu. Kedua Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir ni mungkin orang situ, maka orang kenal dia. Nabi Khidir ni orang kenal dia.
Fantalaqa, maka kedua-duanya pun berjalanlah sehingga keduanya sudah naik ke sebuah perahu. Hatta rakiba fis safinah. Rakiba, kedua-duanya naik safinah, dalam perahu. Safinah, perahu. Hatta rakiba fis safinah. Naik saja, bila naik saja ke atas tu, kharaqaha. Nabi Khidr ni dia buat apa? Dia lubangkan, kharaqa, rosakkan, lubangkan perahu tu tadi. Kharaqa. Kharaqaha, dia melubangi as-safinah, melubangi balik kepada as-safinah. Kemudian qala, siapa kata ni? Nabi Musa lah. Dia dah tak tahan ni. Tadi janji tahan. Qala Musa. Qala Musa. Kharaqtaha? Adakah? Di situ adakah? Adakah kamu melubangkan apa ni? Merosakkan, melubangkan apa ni perahu ni? Tu balik kepada as-safinah. Litughriqa ahlaha, nanti apa ni? Nanti akan menyebabkan tenggelam orang yang duduk dalam ahlas safinah, orang yang dalam kapal tu. Laqad ji'ta syai'an ifra. Bukan takat tegur sikit-sikit tu, tegur banyak tu. Lagi dia kata apa? Laqad ji'ta, sungguhnya engkau ni telah buat suatu perbuatan yang sangat salah. Engkau ni salah sangatlah apa yang kau buat ni. Nanti semua tenggelam dengan perbuatan kamu ni. Jadi orang ni pun, Nabi Khidr pun kembalikan buah keras lah. Alam aqul laka. Kan aku duk kata dah. Alam aqul laka. Alam aqul. Bukankah telah aku katakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau ni tak boleh sabarlah. Innaka lan tastati'. Kita tengok di sini apa ni? Penafian dengan lan ni. Seolah-olahnya Nabi Khidr nak kata engkau ni sampai bila pun kau tak boleh sabar aku. Lan tu penafian yang abad. Sampai bila pun kau tak boleh sabar sama-sama aku. Penafian yang kuat lah. Qala, siapa kata ni? Nabi Musa lah kata. Jangan hukum aku. Minta maaf Qala la tu'akhizni, janganlah engkau salahkan aku. La tu'akhizni. Yang kita sebut dalam doa kita, Rabbana la tu'akhizna in nasina. Banyak dah perkataan yang kita jumpa yang familiar dengan kita. La tu'akhizni, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidr, janganlah engkau salahkan aku kerana kelupaanku itu, bima nasi itu. Wala turhiqni, dan janganlah engkau bebani aku, engkau bebankan aku kerana kesalahanku ini. Min amri usra. Wala turhiqni min amri usra, dan jangan engkau bebani aku dengan kesalahanku ini dengan sesuatu kesukaran. Soalan pertama kan? Kejadian pertama. Kejadian pertama. Kemudian kita jalan balik. Jalan lagi. Di ayat dia. Ini fantalaqa kan? Intalaqa. Tadi pun sebut intalaqa. Mana intalaqa tu berjalanlah, meneruskan perjalanan. Intalaqa. Maka kedua-duanya pun meneruskan perjalanan. Intalaqa hatta sampai sehingga idza laqiya gulaman. Mereka berdua bertemu dengan anak muda, gulaman. Kemudian faqatalahu. Maka dibunuhnya lah anak muda itu. Allahu akbar. Qala. Ini Musa kata. Aqtalta nafsan zakiyatan?
Adakah engkau bunuh satu jiwa yang masih bersih? Qatalta nafsan zakiyatan. Satu jiwa yang masih bersih. Zakiyah. Kita sebut itu di dalam kita punya apa ni? Tazkiyatun nafs. Ini daripada perkataan ni lah. Zakiyah. Perkataan zakat. Perkataan zakat pun datang daripada root inilah. Bersih. Zakat. Masya Allah. Bersih kan? Zakiyah. Zakiyah pun suci. Kalau zal, ini zai ya, ini huruf zai. Kalau zal makna cerdik. Zakiyatun. Seorang perempuan yang cerdik. Zal. Yang zaki itu zal. Zal makna bersih. Okey. Bi ghairi nafs, engkau membunuh, adakah patut engkau bunuh satu jiwa yang masih bersih, suci, bi ghairi nafsin, dan tidak ada sebab. Tak ada sebab. Maka laqad ji'ta syai'an. Tak ada sebab apa. Sungguhnya engkau telah berbuat suatu perbuatan yang mungkar. Perbuatan kamu ini adalah mungkar. Nukro. Nukro daripada mungkar tu lah. Okey. Kemudian kedua dah. Falamma jawaza. Mana pula ni? Qala alam. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'. Macam tadi ya kan? Dia sebut macam tadi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Kan aku dah kata kamu tak sedikit pun tak boleh sabar kan. Kemudian ayat ke berapa pula? Menentukan yang ibadah pada sahibati. Ayat ke berapa pula? 76. Qala. Aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelahnya, maka janganlah membenarkan aku untuk mengikutmu. Oh, maknanya dia kata kalau kau tanya lagi, lepas ni yang ikutlah. 76. 76. Tujuh. Maka kepada 76. Ya. Sekata. Kita habis ni jalan insya-Allah. 76, 79, 76. 76 qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Macam tadi jugalah. Yang kedua. Qala, ni macam Fat kata tadi, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Siapa yang kata ni? Siapa yang kata ni? Musa. Musa lah kan? Dia pun nak macam nak surrender lah kalau kali ketiga ni. Qala Musa kata, kalau aku tanya engkau lagi selepas ni, fala tusahibni. Kata maka janganlah engkau bawa berkawan lagi. Tak payah kawan lah, aku tak payah kawan lah dengan engkau. Sesungguhnya telah cukup engkau beri kemaafan kepadaku. Qad balaghta min ladunni uzra. Dan engkau berapa kali dah bagi kemaafan kepadaku. Dia yang buat syarat sendiri, tak apa. Fantalaqa. Mereka berdua pun terus jalan lagi lah. So ni sampai hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla. Sehingga sampai ke sebuah negeri, nama negeri itu Antioquia. Lalu berduanya meminta supaya penduduknya menjamu makan, meminta jamu. Minta orang tak boleh minta makan lah. Dia lapar dah saja. Qaryatin istat'ama ahla fa'abau. Mereka tu enggan, tak mau. Tapi penduduk negeri itu tak mau menerima keduanya sebagai tetamu. Fa'abau an yudayyifuhuma. Mereka enggan an yudayyifuhuma untuk menjadikan mereka sebagai tetamu. Dayyifu tu daripada perkataan daif. Daif kan, tetamu kan, daif. Daifun. Daifun. Daif. Menjamu kedua-duanya sebagai tetamu. Kemudian tak apalah, fawajada fiha jidar. Kemudian didapati di situ ada tembok jidar, ada tembok yang hampir runtuh, hampir rebah.
jidaran yuridu an yanqadda. Teruntuk fa'aqamahu. Lalu Nabi Hadar Bina balik. bina balik semula, angkatlah. Qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra. Tampil membinanya semula, dia berkata Musa kepada Khidir. Musa berkata kepada Khidir, jika engkau mau, sememangnya berhak minta upah. Qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra. Dah lah, dia tak nak komen apa dah. Qala haza firaqu baini wa bainik. Dia ingat tak lagi perkataan ni. Dia dah ingat pada sekarang. Maaf teh. Hadza Bye-bye. firaqu baini wa bainik. Sampailah masa kita bye-bye lah. Qala haza firaqu baini wa bainik. Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Okeylah, bye-bye lah. Nanti aku akan beritakan kepadamu takwil dia. Sa'unabbi'uka bita'wili. Aku akan cerita juga kepada kamu kenapa aku buat 3 perkara tu yang kamu bising-bising tu. Malam tastati' alai sabra. Buat 3 perkara yang kamu tak sanggup bersabar tu, sampai aku akan bagi tahu kepada kamu. Sa'unabbi'uka bita'wili malam tastati' alai sabra. Dia pun bagi tahulah. Bila amma di sini dia nak terangkan satulah. Ikut urutan kan. Mula-mula tentang perahu yang dilobangkan tu. Amma safina tu, kau nak tahu mana yang perahu yang aku lubangkan itu ialah kanat limasakin. Adapun kapal perahu itu adalah kepunyaan beberapa orang miskin. Limasakin, beberapa orang miskin. Kalau dia kata miskin kepada seorang miskin, dia kata masakin. Masakin tu jamak. Jamak taksir. Plural kepada miskin, masakin. Mereka ini ya'maluna fil bahr. Orang miskin ni bekerja di laut. Fa aradtu an a'ibaha. Maka aku sengaja hendak merosakkannya kerana di sebalik mereka ada seorang raja. Fakana wara'ahum. Kerana ada seorang raja yang merampas setiap kapal. Yang cantik lah. Wara'ahum malikun. Malik ada raja. Ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Yang merampas setiap kapal yang tidak cacat. Yang elok. Tu. Faham dah kan? Faham dah. Ni ammal ghulam. Amma. Yang budak lelaki yang dibunuh tu. Ammal ghulam. Sebab budak tu kana abawahu, kedua-dua orang tua dia adalah orang itu beriman, mukminain. Ammal ghulamu fakana abawahu mukminain. Kita jangan silap baca. Mukminin. Bukan mukminin. Mukminain. Musanna dua. Fa khashina an yurhiqahuma. Kami takut kalau dia kelak akan mendesak mereka melakukan kezaliman dan kufur. Jadi Allah ilhamkan beritahu kepada dia pada budak ni kalau dia besar nanti dia akan dia akan bunuh, dia akan pujuk mak ayah dia ni supaya kufur, supaya kufur. Jadi mak ayah ni kerana sayang pada anak dia, ikut je lah. Dia akan ikut je lah. Itu kata ilmu laduni tu, mana tidak diketahui orang lain tetapi Allah yang mengwahyukan, mengilhamkan kepada dia bahwasanya budak ni memang dia besar nanti dia mesti akan akan mendesak mak dia. Maknanya akan menyuruh mereka itu kufur. Tughyanan wa kufra, melakukan kezaliman dan kufur. Tu. Dan yang akhir sekali lagi mengenai itu, lagi mengenai budak tadi. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahmah. Maka kami ingin agar Tuhan menggantikan dengan anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih penyantun. Jadi memanglah diceritakan lepas tu mereka kedua mak ayah tu dapat anak lah. Itu yang dimaksudkan tu, dapat anak yang
anak yang lebih Beriman. baik, Hmm. tentang kebersihan jiwanya dan penyantun. Okey, itu tentang anak yang dibunuh tu, budak yang dibunuh. Pasal tembok tu pula, wa ammal jidaru. Ada amma ada 3 kali, menerangkan setiap satu lah. Menekankan Dan tentang apa pun. safina, menerangkan tentang al-ulam, al-jidar pula. Dan adapun tentang tembok tu pula, fakani lighulamain, ulamain, yatimain adalah dipunyai oleh dua orang anak yatim. Ulamain, yatimain. Dua di bandar itu fil Madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu, di bawah tembok tu ada apa? Kanzun lahuma. Tembok tu ada harta terpendam kepunyaan mereka, ada harta terpendam, kanz. Wa kana abuhuma salihah. Sedangkan bapa mereka pula adalah seorang yang soleh. Kana abuhuma, bapa kepada kanak-kanak yang yatim ni soleh. Orang yang soleh. Dan terbuka. Jadi Allah nak, sedangkan bapa mereka tu adalah orang soleh, maka Tuhanmu menghendaki supaya keduanya sampai umur dewasa. Ya belugha ashuddahuma tu selalu kalau kita jumpa, ya belugha ashuddah tu makna bila sampai umur dewasa. Ya belugh sampai ashuddahuma, umur dewasa. Ni ada sebut dalam Quran banyak tempat bila dicerita tentang siapa ya. Bila sampai dewasa, umur dewasa. Nabi ni kisah Nabi Yusuf ada kan? Kan. Baligh asyuddah. Balagha asyuddahu. Balagha asyuddahu. Sini dua anak yatim ni bila sampai umur dewasa, maka apa? Wa yastakhrija kanzahuma. Maka bila sampai umur dewasa, keduanya mengeluarkan harta yang terpendam tu sebagai rahmat kurnia daripada Allah. Rahmatan mir rabbika. Sebagai rahmat daripada Allah. Wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khidir, aku tidak lakukan dengan kehendakku sendiri, melainkan wahyu dari Tuhanku. Maksud dia, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tak buat sendirinya, mana Allah yang mewahyukan kepadaku. Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah dia keterangan takwil, ini keterangan daripada perkara yang engkau tak sabar mengenainya. Kan? Habislah cerita tentang itu. Yang apa ni? Yang ke-83 ni tentang Zulkarnain. Mungkin kita stop cakap ni dulu Boleh saudara. Kita sambung insya-Allah, kita sambung insya-Allah. Yang keempatnya iaitu tentang Zulkarnain. Jadi apa yang kita boleh faham daripada sini, itulah kisah Nabi Musa dan hamba soleh iaitu Nabi Khidir ialah unsur ilmu selepas unsur ibadah. Unsur ilmu lah. Maknanya nak menyatakan ilmu Nabi Khidir ni Allah kurniakan kepada dia ilmu yang lebih daripada apa yang Allah beri kepada Nabi Musa. InsyaAllah kisah keempat ni kita akan lihat, sebab akan datang ni pun lagi Al-Kahfi ya. Warna anjing Ashabul Kahfi. Mana anjing buatannya. Al-Kahfi lagi tentang bersangka baiklah kepada Allah. Dua lagi yang ada kaitan dengan Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan habiskan di masa yang akan datang. InsyaAllah. Okey. Ada apa yang kita nak bincangkan? Sekarang ada lagi tak ilmu laduni? Ilmu laduni. Daripada Allah. Kalau mungkin Allah nak bagi kepada hamba dia. Ilham para wali dia. Kan? Tapi kalau kita ini betul-betul, kalau orang yang jadi wali, dia bukan nak cerita kat orang. Kan? Dia bukan nak cerita kat orang kata dia ni wali lah, dia tak cerita.
Kan ada Allah bagi pada hamba dia yang dikehendaki. Terutama sekali kepada para wali lah, wali. Tu yang para pengubat tu rawatan Islam tu Ustazah yang macam dia tahu-tahu kan. Itu dia pakai pendamping Agaknya lah kot. Oh, mana bukan ilham ke? Ilham daripada Allah ke? Bukan. Bukan Bukan. Saya biasa juga tengok orang apa ni. Dia panggil apa? Dia pakai hipnotis tu, hipnotis. Semua tu kan. Semua tu dia boleh tahu. Dia boleh tahu kalau apa ni orang yang dia hipnotiskan tu, orang tu dia boleh tahu. Mana bila tanya orang yang tu buat apa dia tahu. Hipnotis atau dia pakai apa? Kuasa apa tak tahulah. Dia ada kawan-kawan tu sampai kan. Jin lah. Jin. Biasa tengok dulu dekat Mesir. Kan orang dah belajar ilmu hipnosis tu. Dia boleh macam kalau orang dia hipnotis tu, orang tu boleh terangkat gitu. Terangkat. Kalau dia suruh turun, dia turun. Dia suruh dengan apa ni, dengan dia tidur macam tu lah, ditidurkan orang tu. Ditidurkan seorang, kemudian dia suruh orang tu bangun, apa ni, duduk. Tergantung-gantung. Tu dia tanya. Dia boleh tanya orang yang dimaksudkan tu buat apa. Dia jawab, betul ya. Pakai apa? Pakai magic lah kot. Silap mata Ustazah. Bukan silap mata. Silap mata. Orang kata silap mata. Yang bangun yang biar terpang orang yang tengah tu silap mata. Magic. Yang Ustazah kata tu mungkin yang silap tu yang bila dia bubur depan pesakit macam bola tu dia tengok lama-lama jalan lama-lama dia macam dengan apa orang kata lali kan yang tu kan kena pukau macam kena pukau macam dia boleh kuasai kan kepala otak kawan tu, dia boleh kuasai. Dia bagi kawan tu tidur, masa tidur dia bercakap dalam tidur. Tak tahu segi ni ada boleh ke macam tu kan? Boleh ke buat macam tu? Okey. Alhamdulillah. Kita berapa orang ni? 8. Ke alhamdulillah. 8. 5 dia. Sania selalu tak ada ya Fat? Sania kan dia kata mak dia ada kat dia kan. Tu dia kata macam susah sikit nak fokus, ramai rumah dia bising dia kata. Bela cucu lagi kan. Bela cucu lagi. Lepas tu saya kata tak apa, nanti saya record. Kalau ni saya bagi kat dia. Fadilah, Kasum nak record Fadilah tadi. Sebab tadi telefon problem, tak dengar, putus. Boleh. Okey, boleh insyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Bila dengar tu Fat semua orang boleh dengar ke apa? Fat bagi kita link kan?